1, 2, 3, 4, 5. Cantik juga bongkah ni. Macam-macam colour. Oh no! Alamak. Oh, ini yang awak nak ya? Ambil. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk 1 jam ini kita akan melakukan satu aktiviti yang sangat menarik dalam mata pelajaran pendidikan khas, pengurusan kehidupan, kemahiran manipulatif. Dan untuk itu sudah tentu kita ingin berkongsikan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak juga berkenalan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah, apa kata kalau saya kongsikan terlebih dahulu profil guru kita untuk hari ini. Itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Manis orangnya dan pula tu pandai berlakon. Okey, ini dia saya nak alu-alukan kehadiran Cikgu Nur Solehah Abdul Halim dari Sekolah Kebangsaan USJ 2 Selangor. Jemput masuk Cikgu. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Kak Rina kerana menjemput saya. Baik, Cikgu. Kalau kita tengok tadi, kita sebenarnya nak lakukan satu aktiviti dalam satu pembelajaran yang saya percaya memang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum tu kan Cikgu, apa kata kalau kita kenalkan dulu juru bahasa isyarat kita pada hari ini? Boleh? Boleh. Baik, juga bersama kami untuk pembelajaran hari ini, kita ada Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, pastinya ramai murid-murid tertanya-tanya mengapalah agaknya hari ini Kak Rina dan juga Cikgu Solehah tidak memakai pelitup muka. Sebenarnya murid-murid, ini merupakan slot pendidikan khas di mana kami berdua dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas untuk membaca gerak bibir dan juga mimik muka sepanjang 1 jam sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita nak mulakan, seperti biasalah Cikgu, kita kena patuhi SOP yang ditetapkan. Walaupun berada dalam studio, tetap kena mensanitasi tangan. Baik, silakan Cikgu. Okey. Dan pasti juga anda di rumah perlu sentiasa mencuci tangan dan pastikan juga memakai pelitup muka ya kalau nak keluar rumah. Pastikan juga ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika anda berada di tempat awam. Cikgu, tak sabarlah rasanya nak mengetahui tentang topik kita pada hari ini. Seronok tahu tadi. Tengok ada macam-macam jenis bentuk-bentuk ini dengan pelbagai warna. Tapi kan Cikgu, apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita hari ini? Ya Kak Rina, hari ni kita mula dengan bermain bongkah kan? Oh, bongkah. Bongkah. Kita Okey. namakan tadi yang berwarna-warni tadi adalah bongkah. Jadi hari ni tajuk kita adalah berfokuskan kepada pengamatan penglihatan. Iaitu di SKP kita iaitu adalah menyusun objek
Iaitu dari segi susunan melintang dan menegak. Dan juga kita akan belajar macam mana kita nak dengan cara yang betul, dari besar ke kecil, kecil ke besar. Hari ini kita berkaitan dengan bongkah saja. Kita akan lebih kepada bermain. Jadi sambil belajar, sambil kita bermain. Patutlah saya tengok ni cikgu, ada pelbagai bentuk sebenarnya, kecil dan besar. Wah, tak sabarnya nak belajar, pasti murid-murid juga nak tahu. Tapi kan cikgu, dalam tempoh 1 jam pembelajaran ni, apa sebenarnya objektif yang bakal dicapai murid-murid? Okey, baiklah. Hari ini objektif utama kita adalah untuk pada akhir pembelajaran, yang pertama kita dapat menamakan bahan ataupun objek yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Yang kedua pula, kita dapat menyusun objek dan juga bahan dengan cara yang kita telah tetapkan. Okey? Baik cikgu. Okey, kita dah jelas hari ini murid-murid tentang pembelajaran untuk topik kita, iaitu pengurusan kehidupan kemahiran manipulatif dengan topiknya Rumah Idaman Saya. Cikgu, kita berehat sekejap. Selepas ini, murid-murid jangan ke mana-mana tahu. Kita nak mulakan pembelajaran dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam slot tahap 1 yang pastinya hari ini topik kita adalah Rumah Idaman Saya. Jadi, cikgu, apa agaknya sebagai permulaan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai menyusun bongkah. Okey. Menyusun bongkah secara melintang dan menegak. Okey, pada kita akan ketahui dulu arah melintang tu bagaimana. Okey, jadi yang pertama, melintang adalah kita susun secara mendatar, tak kira daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu bermaksud kita menyusun secara melintang. Ya, betul. Macam ni, cikgu? Ya, melintang. Jadi kita letak dia sebelah-sebelah macam ni. Jadi menyusun secara melintang. Okey, seterusnya adalah menyusun secara menegak. Menegak pula kita akan susun daripada bawah ke atas. Begini. Ini menegak cikgu. Ya, ini menegak. Baik. Jadi kita dah tahu kita akan menyusun secara menegak dan juga melintang. Okey, betul Kak Rina. Okey. Seterusnya kita akan pecahkan pula mengikut yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah warna. Yang ketiga adalah saiz pula. Jadi kita akan tengok bagaimana kita menyusun mengikut ketiga-tiga kategori tersebut, Kak Rina. Okey, baik. Faham, cikgu. Okey. Yang pertama tadi apa? Dari segi bentuk. Bentuk, betul. Kita akan tengok dari segi bentuk pula. Okey. Yang pertama, segi 4. Nanti sewaktu anak-anak murid di rumah, nanti pada waktu tahap 2 nanti akan belajar bentuk dimensi. Tapi hari ini kita tak belajar bentuk dimensi. Kita hanya tekankan bentuk asal sahaja. Jadi ini adalah segi 4. Jadi kat sini, ini antara contoh-contoh. Kalau di paparan slide adalah contoh-contoh segi 4 yang berbagai warna. Ada warna hijau, kuning, ada warna biru, ada oranye ataupun jingga. Okey, itu adalah segi 4. Okey, seterusnya kita bentuk yang kedua, kita hanya belajar 2 bentuk je Kak Rina, tak banyak pun, cikgu. Hanya 2 sahaja. Bentuk yang kedua. Okey, sekarang kita akan menyusun secara menegak tadi. Yang segi 4 tadi, bagaimana kita nak menyusun secara menegak. Okey, baiklah. Kita lihat. Tengok
Di sini dia menyusun daripada bawah ke atas yang dimulakan dengan berwarna merah, kuning, biru dan juga jingga. Tapi kan cikgu, Ya, saya tak ada warna jingga. tak ada warna jingga. Cikgu ada ni warna jingga, boleh pinjam. Oh, pinjam dulu boleh cikgu? Boleh pinjam. Okey. Warna merah, warna kuning. Warna kuning, Okey, biru biru. dan juga jingga. Sini pinjam lagi satu. Pinjam lagi satu. Okey, boleh dah. Sekarang kita telah menyusun secara menegak. Daripada bawah ke atas dengan bentuk apa tadi? Segi empat. Okey. Seterusnya kita akan menyusun secara melintang pula. Secara melintang menggunakan bentuk segi empat juga. Daripada kiri ke kanan boleh ataupun kanan ke kiri. Boleh saya guna yang sama? Boleh kita gunakan yang sama. Baik. Okey, kita mulakan dengan oranye, warna jingga dulu ataupun oranye. Dari kanan ke kiri boleh cikgu? Kanan ke kiri pun boleh, kiri ke kanan pun boleh. Baik. Asalkan dia melintang. Boleh. Okey, selepas itu warna biru, Warna kuning biru. dan juga merah. Kuning. Dan warna merah. Merah. Okey, ini adalah susunan secara melintang. Baik. Okey, seterusnya. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, kita akan belajar dua bentuk iaitu segi empat dan satu lagi adalah bulat. Bulat cikgu? Ya, bentuk bulat. Okey. Okey. Okey, ini adalah contoh bentuk bulat. Dia ada macam-macam warna juga. Warna kuning, warna jingga, warna biru dan juga warna merah. Okey. Seterusnya, kita akan susun. Yang ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak menyusun secara menegak dengan menggunakan bongkah yang bulat, berbentuk bulat. Okey. Ini menegak. Ya. Kalau saya guna yang bulat yang tinggi sikit boleh Pun ke? boleh. Dia masih lagi berbentuk bulat. Baik, Ya. Okey. Perlu Tak susun ikut warna ke cikgu? Boleh juga. Kita pilih warna yang kita ada. Jadi kita boleh susun asalkan dia menegak daripada bawah ke atas. Okey. Saya ada warna hijau, warna kuning dan warna merah cikgu. Cikgu pula ada warna biru, hijau, jingga dan juga merah. Okey. Seterusnya, kita akan susun secara melintang dengan menggunakan bentuk bulat. Okey? Baik. Okey, mari kita cuba pula. Boleh cikgu. Okey, ini Tadi saya dari kanan ke kiri. Ha. Sekarang saya nak buat dari kiri ke kanan. Tapi kan cikgu, Ya. ada 3 saja bongkah bulat. Tak apa ke? tak apa, asalkan cikgu nak Kak Rina untuk menyusun secara melintang Okey. daripada kiri atau daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi tak kisah walaupun ada 3 ke, ada 2 ke, asalkan kita membuat susunan secara melintang. Boleh ya, cikgu? Ya, boleh, tak Okey. kisah. Okey, seterusnya pula. Okey, kita akan fokus kepada warna. Tadi Okey. sebenarnya kita fokus kepada bentuk. Jadi kali ini kita akan fokus kepada warna pula. Boleh. Okey. Tadi kita dah belajar bentuk murid-murid. Sekarang warna. Ya, warna pula. Okey, pada mula ini kita akan menggunakan warna yang sama. Okey, kita menggunakan bongkah yang sedia ada dengan menggunakan warna yang sama. Okey, secara menegak. Okey, Kak Rina gunakan apa yang ada dengan bongkah yang ada dengan menggunakan warna yang sama secara menegak. Okey, ini adalah contohnya. Tak kisah bentuknya bagaimana cikgu? Tak kisah, asalkan yang ini syarat dia warna yang sama. Dan Okey. kita nak susun secara Menegak. Nak Okey, tengoklah macam ni. siapa punya lagi tinggi.
lawan cikgu je. Kebetulan ada warna ni lebih, cikgu. Cikgu nak bagi tinggi jugalah. Alah, Mana lagi? lah saya macam ni. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Mana tahu lepas ni Kak Rina pula menang ya? Ya, cikgu. Okey, secara melintang. Okey, dengan menggunakan yang sama, kita guna je sama ni sebab Baik. kita dah memang bongkar yang sama. Boleh. Kita cuba susun secara melintang. Okey. Baik, murid-murid. Kita susun secara melintang. melintang. Murid-murid dekat rumah boleh cuba tahu gunakan apa yang ada di rumah untuk buat aktiviti ni. Okey, secara melintang. Baik. Saya dah siap, Boleh? cikgu. Daripada kiri ke kanan atau kanan. Lintangkanlah dia. Ya. Boleh, cikgu? Lintangkan dia. Yang ini pun boleh, lintangkan. Ya. Okey, begini. faham, cikgu. Bagi dia tidur. Baik. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita menggunakan warna yang tidak sama. Menggunakan bongkar yang sedia ada dengan menggunakan warna yang tidak sama. Ini sama, kita campurkan dia dengan warna yang lain pula. Boleh, Okey. cikgu. Kita contohnya secara menegak. Tengok dalam slide ni, dia ada 3 warna berbeza. Okey, jadi kita Perlukah ada bentuk yang sama, cikgu? tak apa, sekarang ni kita nak fokuskan kepada warna yang tidak sama. Jadi tak kisah ya bentuk? Bentuknya kita boleh campur. Okey. Okey, cikgu nak ambil. campur pelbagai warna. Cikgu ada warna jingga, warna biru dan juga warna kuning. Kita tengok siapa lagi tinggi. Cikgu menang lagi kot. Cikgu janganlah menang. Saya pun nak menang. Cikgu juga. nak tinggi lagi lah. Saya cuba ni, cikgu. Kita try. Alamak. Okey, dah tak payah. Nanti dia jatuh. Okey. Kan dah jatuh. Tak apalah. Saya biar sajalah. Okey, tak apa. Ni pun maksudnya ini adalah susunan bongkar dengan menggunakan warna yang tidak sama. Okey. Baik. Ini kita cuba secara melintang pula. Melintang kita boleh baringkan dia. Baik. Warna yang tak sama ya, cikgu? Warna yang tak sama. Saya akan pastikan saya menang. Okey, yang ni macam mana? Panjang je? Ya, saya kalau boleh nak panjang satu meja. Nasib baik cikgu punya banyak kan? Ya, tak ada tau, cikgu. Cikgu sediakan bongkar saya sikit je. Macam mana nak menang ni, murid-murid? Tengok cikgu susun. Ni Kena warna ada sempadan sama. ni. Oh, warna Alamak. yang sama. Okey. Yang sama kan, cikgu? Tak boleh. Kita kena Kalau selang-seli kan, cikgu? selang-seli boleh lah. Boleh. Boleh, Asalkan cikgu. dia berjarak-jarak. Kita nampak dia susunan warna yang tidak sama. Okey. Macam inilah. Alright. Okey, ini adalah hasil susunan bongkar warna yang tidak sama. Cikgu, Ya? saya sahaja je nak cakap. Ni lagi panjang daripada bongkar cikgu. Baiklah, kita bagi tepukan untuk Karina. Ya, akhirnya dia menang juga. Ya. Lega saya Okey. menang. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah saiz. Kali ni kita akan susun mengikut saiz. Baik. Okey, yang pertama dari besar ke kecil. Dari besar, bongkar yang besar kepada yang kecil. Maksudnya dia ada beza sebenarnya. Contohnya yang kat sini besar. Okey. Dia kurang besar sikit. Ini sederhana. Ini adalah saiz sederhana dan dia ada yang kecil. Jadi kita akan susun dari besar ke kecil secara melintang dan juga menegak. Baik. Okey. Kita nak mulakan yang mana dulu, cikgu? Melintang ke menegak? Kita akan mulakan dengan menegak dulu. Menegak. Ini contoh secara menegak, menggunakan warna yang sama kita juga boleh campurkan. Boleh, cikgu? Ya, asalkan menggunakan dari besar ke kecil. Kalau campur warnanya, tak adalah saya kalah. Besar. Okey, besar ke kecil.
Alah, Okey, yang ini saya cikgu ada 3 saiz saja, cikgu. Okey. Tak apa, sama je dengan cikgu pun letakkan 3 saiz okey. juga. Kita seri je. Boleh. Okey. Ini adalah bentuk yang kita susun secara menegak dari besar ke kecil. Okey. Kita teruskan lagi secara melintang. Dengan menggunakan bongkah yang sama. Okey, kita susun secara melintang, kita tidurkan dia. Baik. Okey. Ni contohnya kita letak sebelah-sebelah je. Oh, letak sebelah-sebelah. Tengok cikgu buat. Faham, cikgu. Dari besar ke kecil. Macam tu. Kalau nak guna yang bulat pun boleh. Dari besar ke kecil. Ini sama. Okey, macam ni. Okey. Ada 2 saja, cikgu. Okey, ini adalah ada. Ini adalah contoh segi empat dan juga bulat dari besar ke kecil. Okey, satu lagi adalah dari kecil ke besar. Okey. Kita akan buat secara menegak. Okey, kita akan buat secara menegak terlebih dahulu. Baik. Daripada kecil ke Cikgu besar. guna bulat ya? Ya, saya gunakan bulat. Boleh juga gunakan segi empat. Tak boleh, cikgu. Nanti saya kalah. Okey, ini adalah contoh daripada kecil ke besar. Okey. Okey. Sama je kan? Sama, cikgu. Okey. Seterusnya adalah melintang. Kita gunakan yang sama, kita baringkan dia untuk jadikan dia secara melintang dari kecil ke besar. Dari kecil Ke besar. Okey. Okey dah. Sekarang ni kita akan cubalah cikgu nak cuba uji Kak Rina sama ada faham ke tak susunan secara menegak atau melintang dengan menggunakan apa syarat-syarat dia yang kita tetapkan. Tapi kan cikgu, kalau saya berjaya buat, dapat tak bintang? Ya. Hari ini cikgu akan bagi ganjaran bintang kepada Kak Rina sekiranya berjaya menyiapkan tugasan kali ini. Baik. Okey? Saya bersemangat ni, cikgu. Okey, yang pertama. Okey, di sini ada susunan bentuk yang sama. Warna merah, kuning dan hijau. Hijau. Okey. Disusun secara menegak. Tapi kan cikgu, saya tak ada hijau yang sama. Hijau, merah, kuning. Maaf cikgu, maksud saya kuning. Saiz yang sama. Saiznya tak sama. Okey, kita gantikan dengan ada warna merah. Merah ni pun besar. Biru. Dengan biru. Ya. Okey, pinjam biru. sekejap ya, cikgu. Okey. Merah, hijau dan biru. Ya. Itu berjaya. Kita sama tak? Sama tak? Sama, cikgu. Cuma warnanya sedikit berbeza untuk biru. Warnanya. Sebab tadi mungkin dah terjatuh tadi ya masa kita buat aktiviti. Oh, iyalah cikgu. Maafkan saya, cikgu. Tak apa. sengaja. Kita dah gantikan tadi dengan warna biru. Okey. Cikgu letak di sini. Berjaya selesaikan. Jadi, cikgu nak Kak Rina letakkan bintang. Wah, cantik pula tengok bintang cikgu berkedipan. Bersinar-sinar. Okey, ini maksudnya saya akan lekat di batang kayu ni, cikgu. Tersebut. Okey. Okey. Dah dapat satu bintang. Dah dapat satu. Kena penuhkan ni. Ya, kita kena penuhkan untuk menjadi best student lah hari ni. Okey, saya cuba ya, cikgu. Bagi soalan yang mudah-mudah. Ya, mesti boleh buat. Kalau siapa yang mengikuti pembelajaran cikgu hari ini, insya-Allah boleh lakukan sendiri. Saya cuba, cikgu. Okey, yang kedua adalah diletak secara menegak yang bermula dengan warna kuning, biru dan juga merah. Warna kuning. Kuning, Warna biru dan juga merah. Merah.
Betul. Tepuk tangan untuk Kak Rina. Terima Dia kasih, berjaya Cikgu. juga. Okey, mungkin juga murid-murid boleh lakukan aktiviti sebegini bersama dengan keluarga di rumah juga ya. Boleh gunakan mungkin apa sahaja barangan yang ada untuk menggantikan bongkah ini. Kalau tak ada bongkah. Ya, betul. Jadi cikgu bagi satu lagi bintang. Wah, terus dapat bintang lagi Ya, cikgu. dapat lagi. Wah, hebatnya dapat 2 bintang ya. Tak kena penuhkan lagi ni cikgu. Okey, sekarang cikgu nak Kak Rina menyusun bongkah secara melintang daripada kecil ke besar. Warnanya kuning, Warna kuning, biru warna biru, dan juga merah. warna merah. Ya. Jadi saya ketepikan ni dulu. Ini hasilnya cikgu. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Okey. Ini bentuk tak sama, bentuknya sama, bentuk bulat. Cuma berbeza dari segi saiz dan juga warna. Betul. Okey. Okey. Tapi ini secara melintang. Ya, Betul kan cikgu? Betul, betul. Sekarang satu lagi bintang diberi. Okey. Bintang berkedipan sekali lagi. Okey. 3 bintang untuk saya. Ya, Terima kasih bagus. cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak. Okey, Kak Rina menyusun bongkah yang sama segi 4 secara melintang. Secara melintang. Okey, cuba perhatikan warnanya. Merah, 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 kuning kuning, dan kuning. kuning dan kuning. Saya rasa saya cukup bongkahnya cikgu. Merah, merah, kuning, dan kuning. Ya, betul. Baguslah. Memang bagus anak murid cikgu ni. Terima kasih. Wah. Dia boleh buat dengan baik sekali ya Kak Rina. Kalau macam ni kan cikgu rasa nak banyak soalan lagi supaya penuh bintang di depan dan juga di belakang ni. Okey. Baik cikgu, seterusnya. Okey, kita dah habis dah aktiviti kita hari ni. Memang bagus Kak Rina dapat menjawab keempat-empat soalan kita pada hari ini. Tapi kan cikgu, tengah menyusun tadi kan, saya terfikir kalau kita tengok bangunan kan tinggi, semakin tinggi semakin kecil. Kenapa kita tak boleh bina bangunan semakin tinggi semakin besar? Kan menarik tu cikgu. Okey, kalau kita perhatikan bangunan-bangunan yang dibina di Malaysia kebanyakannya bermula daripada struktur binaan yang besar ke kecil. Kalau kita terbalikkan dari kecil ke besar, mari kita tengok apa yang jadi. Dari kecil ke besar. Okey. Tengok ya. Nampak? Jadi bangunan mudah runtuh. Betul, mudah roboh. Jadi kebanyakannya struktur yang kukuh adalah daripada besar ke kecil. Okey, jadi saya faham kenapa bangunan yang ada di negara kita ni dibina dari yang besar kepada yang kecil supaya kukuh. Betul ya cikgu? Ya, betul tu. Baik, seronok sangat pembelajaran hari ini. Tak sabar nak teruskan aktiviti seterusnya. Kita nak berehat sekejap cikgu. Kembali selepas ini murid-murid, banyak lagi aktiviti yang akan dilakukan untuk topik Rumah Idaman Saya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita kembali semula dalam Didik TV KPM. Pastinya selepas ini
kita nak lakukan aktiviti yang menyeronokkan. Kalau tadi kita dah belajar cara untuk menyusun bongkah mengikut bentuk, saiz, warna dan juga apa ya cikgu? Bentuk, saiz dan warna. Betul lah kan? Okey, ada 3 yang kita dah belajar tadi. Tapi kan cikgu, banyak pula saya tengok bongkah-bongkah yang ada ni. Apa kita nak lakukan? Okey, baiklah. Sekarang aktiviti seterusnya kita akan membina rumah idaman saya tadi. Jadi kita akan menyusun bongkah mengikutkan arahan yang cikgu berikan. Jadi cikgu minta Kak Rina untuk membantu cikgu menyusun menjadi rumah idaman cikgu. Ke rumah idaman Kak Rina? Rumah idaman kita berdua. Okey. Baik cikgu, saya pun dah tak sabar. Jadi saya perlu untuk dengar arahan cikgu ya. Ya, betul. Untuk dapatkan hasil yang benar-benar seperti rumah idaman kita. Ya, betul. Baik cikgu. Okey. Boleh kita mulakan? Saya bersedia. Alright. Yang pertama, okey, ini adalah kad arahan yang pertama. Susun melintang bongkah segi 4 yang berwarna hijau dan juga kuning. Jadi kita akan susun secara melintang 1, 2, 3. Jadi dah ada 3 baris. 3 barisan secara melintang. Warna hijau terlebih dahulu. Saya boleh mulakan cikgu? Ya, boleh. Baik, kita mulakan. saya cuba ya. Kita boleh ikut papan ni, cikgu dah sediakan ni. Okey. Untuk memudahkan. Warna hijau di bawah sekali tu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Ya. Saya rasa saya boleh buat dengan pantas ni. Okey. Kita nak susun Secara melintang dulu. secara melintang. Okey. Okey. Tak apa cikgu, saya tolong buatkan cantik-cantik untuk rumah kita. Pastikan cantik tau. Dah tentu sebab kita yang nak tinggal dalam rumah ni cikgu. Sekejap ya, saya perlu dapatkan lebih. Okey, sekarang tiga tingkat ke cikgu? Ya, 3 tingkat. Warna hijau dia ada 3 tingkat. Baik, saya cuba lagi. Alamak, warna hijau. Terpaksa saya ambil cikgu punya bongkah sikit. Warna hijau. Penuhkan bongkah Okey. berwarna Ini ada satu lagi. hijau. Okey. Baik. Dah siap bongkah hijau 3 tingkat. 3 tingkat. Barisan bongkah yang disusun secara melintang. Okey. Yang seterusnya adalah 3 tingkat lagi yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning. Dengan pantas ni cikgu, kita siapkan rumah kita. Okey, sama juga 3 tingkat. 3 tingkat juga. Ya. Wah, bertingkat-tingkat rumah kita cikgu. Rumah besar. Tak sabar nak tengok hasilnya. Okey. Sekarang kita susun lagi. Ada Kita lagi susun 2 lagi. tingkat lagi. Baik cikgu, saya cuba. Ini 1, 2, 3. okey. Yes. Betul cikgu. Tak apa cikgu, saya boleh ambilkan. Ya. Baiklah. Okey. Pastikan cikgu kan? Murid-murid kat rumah pun tak sabar nak Ya. tengok hasil rumah kita Macam mana ni. rupa dia, ya? Bagaimanalah pula rupa bentuknya ya cikgu? Okey, sikit lagi tu. Siap, cikgu? Okey, dah. Kita dah susun melintang bongkah segi 4. Degil pula dia tak nak masuk cikgu. Boleh? Saya cuba yang lain boleh cikgu? Gantikan yang lain. Okey, dah siap. Yang pertama kita dah susun secara melintang. Okey, sekarang kita susun menegak Ya. bongkah segi 4. Sekarang kita mulakan dengan warna ungu terlebih dahulu. Baik. Ada 4 tingkat. 4 tingkat berwarna ungu. Ya. Saya cantumkan dulu boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Kita letak di sini cikgu? Ya, betul. Baik. Kita Susun lagi. yang berwarna ungu. Ungu sahaja kan cikgu? Ya, ungu sahaja. Kita tak Ungu campur. sahaja. 1, 2, 3.
dan juga Dan 4. Penatlah buat rumah kita, cikgu. Dia buat rumah penat. Buat rumah ni penat rupanya. Sikit lagi. Okay? Tak apa, cikgu. Demi rumah kita, saya sanggup. Okey. Okey, cikgu. Okey, tarik Ada nafas. lagi? Okey, kita tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, Okey, bagus. cikgu. Tak apa, cikgu sorak je kat sini. Okey. Yang seterusnya. Okay. Seterusnya adalah bongkar yang berwarna kuning. Kuning. Kita nak buat 2 je. Kita nak letak di bahagian sini pula. Tambah 2 lagi. Boleh, cikgu. Apalah masalahnya. Boleh saja. Okey. Ni cikgu tolong satu je. Cikgu tolong. Okey, terima kasih, cikgu. Okey. Saya tukar yang lain lah, cikgu. Ya. Okey. Siap. Satu lagi. Ada satu berapa, lagi cikgu? tingkat. Ada 2 tingkat ya? 2 tingkat. Okey. Okey, ni dah. 2 tingkat lagi rupanya. Satu lagi. Yang Satu terakhir. lagi. Bongkar yang terakhir. Ya, boleh. Saya cuba ya, cikgu. Okey. Okey. Satu lagi di sini. Okey, dah siap. Okey, itu Dah siap. adalah susunan secara Menegak. Rumah kita dah siap, cikgu? Sikit lagi. Belum siap lagi. lagi. Tapi dah cantik lagi. Ya, sikit lagi. Sekarang tinggal yang bulat pula. Yang bulat. Okey, jadi yang ketiga adalah susunan menegak bongkar bulat. Okey. Jadi kita mulakan dengan sebelah sana, sebelah kanan cikgu Sebelah berwarna saya, cikgu. Ya, berwarna hijau. Ada 5 tingkat. Ada 5 tingkat. Saya ambil dulu boleh, cikgu? Ya, boleh. Saya bina siap-siap supaya senang. Okey. 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Kita letak di sini, cikgu? Ya. Di atas. Minta maaf, cikgu. Di atas. Yang Di warna atas purple ungu. tadi, yang warna ungu tadi. Okey. Okey. Yang terakhir, yang warna kuning pula. 5 tingkat. 5 tingkat berwarna kuning. Ya. Okey. Saya letakkan sini. Okey. 2, 4 5. dan 5. Okey. Okey. Cikgu ada tambahan hadiah untuk Kak Rina sebab berjaya siapkan. Ini bentuk yang kita tak belajar pun. Tapi cikgu nak tambah. Okey, kita letak di sana. Okey, jadi siaplah kita punya rumah idaman. Cantiknya rumah kita, cikgu. Seperti istana pun ada. Ya, betul. Jadi saya rasa saya nak pilih tinggal paling tinggi ni, cikgu. Ya. Boleh, cikgu? Ya, seronok tak Kak Rina kita buat aktiviti hari ni? Seronok sangat, cikgu. Saya suka sebenarnya bermain susun-susun bongkar ni. Tapi kan, cikgu, saya tak ada bongkar seperti cikgu. Okey, baiklah. Tadi Kak Rina cakap dia tak ada bongkar ni di rumah. Jadi, bagi murid-murid di rumah yang tak ada bongkar macam ni, gunakan kreativiti anak murid semua untuk menggunakan bahan-bahan kita semula seperti yang cikgu sediakan di sini. Kita menggunakan kotak, botol dan juga boleh menggunakan tin. Okey, jadi tak ada masalah lah ya, cikgu. Tak ada masalah. Kita boleh menggunakan pelbagai lagi bahan-bahan yang menarik untuk jadikan seperti bongkar-bongkar ni untuk kita buat rumah ataupun ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi gunakan kreativiti dan imajinasi anak murid sekalian. Okey, baiklah. Kalau kita dah gunakan kreativiti yang ada, kan, cikgu, dapatlah kita hasilkan rumah idaman kita. Ya, banyak lagi binaan-binaan rumah seperti rumah yang besar kita boleh lakukan dengan menggunakan pelbagai bahan. Jadi cikgu boleh tunjukkan ke kalau menggunakan bahan-bahan buangan? Ya, cikgu boleh tunjukkan. Okey. Okey, cikgu. Saya rasakan menarik juga kalau kita tengok bahan-bahan buangan ni. Tapi mungkin kita boleh berehat sekejap. Selepas ni, cikgu tunjukkan boleh? Okey, cikgu akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih, cikgu. Menarik kalau kita guna bahan-bahan yang ada, kan, murid-murid? Tapi kalau nak tahu bagaimana caranya, kena tunggulah selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Baiklah, terima kasih murid-murid kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM yang pastinya ini adalah untuk slot pendidikan khas di mana fokus kita pada hari ini berkenaan dengan pengurusan kehidupan kemahiran manipulatif. Topiknya rumah idaman saya, cikgu. Kita dah buat rumah idaman kita yang sangat cantik, cikgu. Cantik. Dan saya rasa tak sabar nak buat di rumah nanti menggunakan bahan-bahan yang telah pun cikgu sebutkan tadi. Kita menggunakan kotak, botol dan juga pelbagai lagi. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh mudah aja. Cikgu ada beberapa kotak di sini. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat ini yang boleh dibuat di rumah. Paling mudah ya, paling cikgu. mudah je. Jadi murid-murid selepas ni kalau beli barang kan, biasanya kalau kita ada kotak permainan, janganlah kita buang. Kita boleh jadikan aktiviti yang bermanfaat seperti yang Cikgu Solihah buat ni. Wah, ini cantiknya. Ya, contoh yang mudah saja, hanya susun-susun kotak yang sedia ada untuk jadikan rumah dan juga pelbagai binaan lain. Jadi boleh lakukan di rumah. Baik, sebenarnya kan cikgu, pembelajaran hari ini bukan saja sangat menyeronokkan, tapi banyak yang saya dan juga murid-murid belajar tentang bagaimana nak menyusun sebenarnya, cikgu. Ya, betul. Jadi, hari ini cikgu nak kita rumuskan kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi, cikgu nak uji sedikit kefahaman Kak Rina. Boleh. Adakah dia telah menguasai pembelajaran hari ini? Boleh, Jadi, cikgu. yang pertama, cikgu nak Kak Rina menjawab soalan cikgu. Apakah objek yang kita gunakan sebagai bahan utama pembelajaran hari ini? Oh, objek yang tengah kita susun-susun tadi tu, cikgu? Ya, betul. Dah tentu dah bongkar. Ya, tepat sekali. Hari ini kita telah belajar mengenai bongkar. Bagaimana kita menyusun bongkar mengikut saiz, mengikut warna dan juga bentuk. Okey, betul. Cikgu bagi satu ganjaran bintang untuk Kak Rina. Dapat bintang lagi. Terima kasih, cikgu. Saya tambahkan pada tiang bintang saya ini. 1, 2, 3, 4 bintang, murid-murid. Okey, yang seterusnya, cikgu nak uji kefahaman lagi. Baik. Soalan yang kedua, apakah arah cara susunan kita bongkar pada hari ini? Hari ini kita belajar 2 cara susunan, cikgu. Yang pertama secara melintang. Yang kedua, Ini secara menegak. oh, maafkan saya, cikgu. Ini secara menegak. Jadi, ini secara melintang. Betul. Okey. Okey, cikgu bagi satu lagi bintang kerana Kak Rina telah berjaya menjawab apakah 2 arah susunan bongkar kita pada hari ini. Dah penuh, cikgu. Saya tambah di belakang boleh? Boleh tambah di belakang. Okey. Okey. Satu lagi soalan Kak Rina. Boleh, cikgu. Yang terakhir adalah sebutkan 2 bahan, cikgu nak 2 je bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan bongkar ini. Bahan yang kita semula lah. Okey, kalau bahan kita semula tu saya dah nampak, cikgu. Kita boleh gunakan kotak dan juga botol. Ya, betul. Kotak dan botol boleh digunakan untuk menggantikan bongkar. Jadi kita boleh gunakan untuk menyusun, membuat binaan seperti ini. Okey. Baik. Dan tentu-tentu saya dapat lagi satu bintang. Ya, betul. Dapat satu lagi bintang. Baiklah, nampaknya hari ini pembelajaran ini dapat mengajar bukan sahaja Kak Rina tetapi murid-murid di rumah berkenaan dengan cara susunan bongkar iaitu secara menegak dan juga melintang mengikut saiz, warna dan juga bentuk. Di samping tu kita dapat juga buat rumah idaman kita kan, cikgu? Baik, cikgu, boleh saya dapatkan sedikit rumusan berdasarkan kepada topik pembelajaran kita hari ini sebelum kita mengundurkan diri? Okey, baiklah. Susunan hari ini yang kita menggunakan bongkar sebenarnya dapat membantu banyak kemahiran bagi murid-murid di rumah. Jadi, ia akan membantu menguatkan otot, dapat meningkatkan kognitif murid bagaimana untuk menyusun bongkar-bongkar tersebut. Begitu juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan juga imajinasi murid. Jadi, untuk latihan pengukuhan, boleh layari sumberku di portal Delima.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama kami hari ini memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan juga yang pastinya pembelajaran yang menyeronokkan untuk Kak Rina dan juga murid-murid yang berada di rumah. Baik, sebelum kita nak berakhir ini, katanya cikgu nak sampaikan serangkap pantun. Betul ke cikgu? Ya, betul. Hari ini cikgu ada serangkap pantun untuk dihadiahkan kepada para penonton di rumah. Okey, cikgu nak berpantun. Suka berpantun mahupun bersaja, tidak menongkah arus masa. Jika penonton orangnya bijak, bongkah disusun apa dibina. Kalau saya jawab boleh cikgu? Cuba jawab. Baik, siaran berlangsung 1 jam lamanya bersama-sama Cikgu Solehah pengajarnya. Memanglah penonton bijak laksana, bongkah disusun, rumah idaman jadinya. Betul. Baik, apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nur Solehah Abu Halim dari Sekolah Kebangsaan USJ 2 Selangor, juga bersama dengan juru bahasa kita pada hari ini, Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baik murid-murid, terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Pelbagai ilmu bermanfaat yang menarik pasti menemui anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM